Yo guys, and welcome to another video. Hari ni kita ada special unboxing untuk korang sebab ramai aku tengok yang komen kata Fazli buat unboxing and buat speed test untuk Starlink punya satellite ataupun Starlink punya antenna lah. Untuk orang yang duduk pedalaman, untuk orang yang duduk dalam bandar pun nak tahu juga macam mana penggunaan Starlink dekat dalam Malaysia ni. So, permintaan korang aku dah tunaikan. Korang nampak dah video aku sebelum ni dalam PlayStation Portal tu, dekat belakang actually ada Starlink. Right now, kita akan buat terus je unboxing untuk korang dulu. Jom. Okay, kejap. Sebelum tu kita buat besarkan dulu space ni. Okay, ini dah kotak tu. Starlink punya satellite dah ada dekat genggaman aku untuk check out. Untuk korang nak tahu dulu, bila aku beli Starlink punya satellite ni, pada masa tu tarikh dia adalah 9 hari bulan 8. Dah sampai dekat studio aku ni ambil masa dalam hampir 2 minggu. Maksudnya aku actually tak nampak sebarang tracking punya info untuk Starlink hantar dekat aku. Nak tanya, aku terpaksa pergi kepada dia punya support juga untuk bagi tahu yang aku tak dapat tracking pun, aku tak tahu dekat mana package aku, and it's almost 2 weeks untuk aku buat report lah kan. Tapi dia memang betul-betul sampai sebelum 2 hari ataupun sehari sebelum menjadi 2 minggu. Okay, kotak dia bagi ni je yang kau akan nampak, warna biru gelap dengan nama Starlink dekat sini. Dan juga kalau kau kenal di mana datangnya Starlink ni, yes, dia pun akan ada logo SpaceX dekat sini, yang mana dia hantar roket pergi atas untuk distribute all the satellite ataupun low orbit satellite tu untuk kita guna. Other than that, tak ada dah. Bawah ni kosong. Yang ada cuma Starlink ni dengan logo SpaceX je, and it looks kinda cool kan. Cuma lah dia punya font dekat sini is a bit macam basic punya font lah. Alright, it's quite big, so aku kena guna kamera atas dulu. Right, let's go. Okay, ni dia kotak Starlink yang aku cakap tu. Harga yang aku beli dekat sini adalah RM2,300. Campur dengan dia punya shipping akan makan belanja RM100. So total dia adalah RM2,400. Dan kau akan dapat satu package kotak yang macam ni, which is sangat besar dan korang perlu bawa pakai kereta. Bukan tak boleh bawa motor kalau kau nak tahu. Apa yang aku boleh cakap juga dekat sini adalah, kau boleh nampak dekat sini dia tak ada seal ataupun bungkusan yang orang kata tak nak bagi orang curi basically. Tapi bagi aku benda tu tak ada masalah sangat, sebab dia bukan macam benda yang sangat-sangat bernilai ataupun sangat-sangat mahal. So kita akan buat unboxing je untuk korang sendiri tengok menggunakan, yes, kita akan bawa kita punya pisau sendiri. Actually senang je, tak perlu pisau pun. Tapi for the sake of the video, kita akan guna pisau je. Korang tahu kan aku punya sejarah buat unboxing macam mana. Yes. Oh, look at this. Tertinggal ke? Oh bukan, ni shell je. Aduh. Aduh Fazli, kau ni noob betul lah. Alright, apa yang korang akan dapat, angkat je pelindung ataupun kotak telur tu. SpaceX pun pakai kotak telur tau. So ni adalah korang punya antena itu sendiri. Tapi korang kena angkat dia punya tapak je dulu. Ni bukan antena ni X ni. Walaupun ni daripada SpaceX juga, kita letak benda ni dekat tepi dulu. Dan ni adalah dia punya antena itu sendiri. Wow, besar kan dia punya antena. And it's actually quite big lah. Dia tak kecil, dia besar juga sebenarnya. Lepas tu, dia tak ada apa-apa pelindung. Sebab biasanya kalau kita beli telefon kan, dia macam ada satu plastik ke ataupun cloth yang boleh lindung macam iMac ataupun MacBook Pro masa kita beli kan. Tapi boleh nampak lah dia punya ventilation dekat sini. Aku tak tahu ventilation ke apa dekat sini. Ni adalah dia punya shell. Ni plastik kalau kau nak tahu. Atas ni nampak macam kain kan, canvas kan. Bukan, dia macam plastik. Dia memang plastik basically. Okay, so benda ni kita letak dekat tepi dulu, and then korang akan dapat dia punya manual guide. Ni kita letak dekat tepi dulu, and then apa yang korang akan dapat adalah, sekejap, aku risau benda ni sliding je sebenarnya. Lepas tu yang penting juga, korang akan dapat satu stiker ni. Ni stiker kalau korang kenal dulu, dia ada satu, orang kata lawak lah, yang mana bila orang pasang Starlink ni punya satellite dekat luar, and masa tu salji, kucing akan duduk atas piring tu sebab dia panas. So basically benda ni lah yang buatkan diorang ataupun SpaceX Starlink ni inspire untuk buat stiker ada kucing dekat atas.
Okay, and then korang akan dapat dia punya router ni. So ni lah yang akan pancarkan wifi dekat korang punya smartphone and korang punya internet. Dan dekat bawah korang akan connectkan AC power dan juga kabel yang connectkan daripada Starlink tu sendiri. So ni adalah kabel dia. Yang dekat sini aku tak pasti berapa panjang kabel yang dia bagi dekat sini. Tapi kau boleh nampak sangat-sangat panjang sebab benda ni sepatutnya duduk dekat luar. Tu apa yang kau perlu tahu juga. Dia punya router ni nampak macam a bit macam masa depan punya router kan. And then inilah AC cable, and itu sahaja yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Ni adalah dia punya manual guide, which is kita tak tengok sebenarnya kan, jujur lah. Alright, sekarang kita dah ada segala bahan untuk to make this Starlink punya satellite work ataupun dia punya antena ni works. Sekarang kita akan pasang untuk tengok macam mana dia berfungsi dekat dalam studio dulu. Alright, untuk pasang dia sebenarnya senang je. Mula-mula sekali kau kena pasang dia punya tapak. So ni adalah tapak Starlink punya antena. Aku ni memang selalu salah nama lah. So cara nak pasang dia, angkat macam ni. Ni dia punya orang kata tiang. Aku kena buat macam ni. Oi. Aduh, aku dah risau dah. Okay, dia punya tapak dekat sini. Kita akan ikut dia punya benang dekat bawah ni, which is like this. So dia akan slide macam tu je. Oh, okay. That's loud. Tapi okay, tu je. Lepas tu kabel akan terjuntai macam ni. And then kabel AC ni adalah untuk korang powerkan kepada router dia. Macam ni, kau boleh nampak dekat sini. Masukkan macam ni je. And then korang perlu connect juga satellite ni dengan dia punya router. Sebab router ni lah yang akan power dia punya antena ni untuk to be able to search dia punya satellite. Actually dia punya kabel ni pun pakai still micro USB tau. So dia akan connect macam ni dekat bawah. Aku tak tahu muka aku fokus ataupun tak. So aku akan buat macam ni. Tapi aku takut dia jatuh. Rosak ni nak cheat tau. Okay, dia punya router ni dia sebenarnya IP rating. Bawah dia tulis IP 54. So dia boleh tahan air. That's why dia punya plug tu sebenarnya ada flat yang ataupun getah seal yang korang nampak bila korang unlock ataupun buka SIM smartphone yang ada IP rating. Lepas tu dekat depan ni akan ada logo SpaceX ataupun Starlink. Aku tak pasti sebab setahu aku SpaceX macam ni juga. Starlink tak salah aku nama je. And then ni adalah orbit antara bumi dan juga Marikh kalau tak silap. Correct me if I'm wrong, tapi itulah apa yang aku baca tentang dia punya router. Dia tak ada macam curve ke apa ke, tak macam dia punya antena ni. Bulat dekat bawah kan. Tapi yang ni semua tajam punya edges kalau korang nak tahu. Dia just bagi tahu ada Wi-Fi 5 GHz. Tapi dia tak bagi tahu ada Wi-Fi 6 ke tak. So sekarang aku akan onkan plug sebab kalau kau pasang dia tak ada butang untuk power on. Next step sebenarnya korang perlu connectkan korang punya Starlink ni ataupun dia punya Starlink antena ni dengan korang punya account. Nama app dia adalah Starlink juga. So dekat depan ni akan ada start setup. Lepas tu korang akan pilih korang punya antena sekali. Why does it sound so bad though? Oh my god. Buat terkejut aku je. Aduh. Dia akan bagi kita wifi, Starlink punya connection ataupun Starlink punya wifi. Connect dekat situ. Okay, sekarang kena create network name. Kita bagi Fazli Starlink. Nampak gayanya aku kena pergi dekat luar juga to be able to test it out. But kau boleh nampak dekat sini dia punya wifi is actually working. Tapi cumanya kalau kau pasang dia punya internet tu tak ada. So dia tak bagi tahu dekat sini akan ada internet lah basically. And I'm not able to orang kata set up Starlink dekat sini untuk guna. So sekarang kita ada dekat atas studio bangunan yang aku duduk ni, yang mana kita nak try pasang Starlink punya antena untuk receive signal daripada satellite tu. Tapi itulah,
benda ni tak boleh pasang dalam bangunan. Nak tak nak aku kena letak dekat atas ni. That's why aku cakap kalau kau duduk dekat apartment, tak make sense untuk korang beli Starlink. Ada satu outlet kat sini. Okay, kira apa? Lampu dah ada, which is dah menyala dekat sini. So benda ni aku kena letak dekat sini. Tekan connect, continue, dan dia boleh terima signal dekat aku punya ni phone. Alright, apa maksud aku bila cakap pasal obstruction, contohnya macam dinding ni akan buatkan Starlink tak boleh nak detect, tak boleh nak connect dengan dia punya satellite. Dekat sini sebenarnya dia ada app ataupun ada features untuk tengok dekat mana ataupun sesuai tak kau nak letak dekat sini. So dekat sini aku akan tunjukkan dekat korang. Nama dia actually obstruction. Pergi dekat bawah ni ada tulis obstruction. Tekan yang tu dan kita akan check for obstruction. Lepas tu kita tekan confirm, ready. So dia akan scan sky ni, kita akan pusing tengok dekat mana kita boleh terima signal Starlink tu. Nampak tak hijau-hijau tu? Inilah kita akan scan. So kawasan ni je yang ada signal. Yang gelap ni semua tak ada kalau ikutkan lah. So basically dekat sana akan ada satu Starlink punya satellite. Proses dia akan suggestkan. Okay, so you may want to find a better spot untuk dapat signal yang lagi laju. So korang kena cari ataupun relocate korang punya satellite ni untuk to be able to receive a better punya signal. Okay, so sekarang aku tak ada option lain selain daripada tempat ni sebab sini je ada power punya socket. Yang lain semua tak ada. But regardless, kita akan buat speed test juga untuk korang tengok. Actually dia punya status boleh tengok dekat sini. So dekat sini korang nampak dia punya uptime dan juga outages. Maksudnya kalau macam satellite ataupun connection antara satellite dan juga antena ni disconnected, lepas tu kau boleh tengok dekat sini latency dia agak tinggi sebenarnya. Dalam maksimum 3000, tapi disebabkan aku tak boleh nak relocate satellite ni, terpaksa juga buat je. Untuk dia punya speed test, korang sendiri boleh tengok dia punya kelajuan it's not bad actually. Dah boleh 60, 60 Mbps untuk korang connectkan, korang guna internet menggunakan Starlink punya. Well, dekat Kuala Lumpur yang ada obstruction. Ni ada obstruction. Cuba bayangkan kalau tak ada. Dia memang boleh capai 200 Mbps kalau ikutkan. Alright, upload pula tinggi juga, 18 Mbps. So that's how macam mana Starlink ni function kalau korang tak ada internet dekat rumah ataupun korang nak pasang dekat kawasan rumah. Dekat apartmen ataupun dekat studio yang macam aku ni tak boleh sebab macam mana aku nak bawa turun benda router tu dekat bawah, memang tak dapat lah cerita dia. So kalau korang nak beli, pastikan korang ada ruang dan juga tempat korang tu actually dekat dengan korang punya tempat lah untuk guna internet tu. Sekarang pun kalau ikut cuaca agak mendung tau. So kita ada obstruction, awan dekat atas. Cumanya sekarang ni tak hujan lagi. Takkanlah. Kalau korang nak tengok aku buat test masa tengah hujan, cuba komen juga. So that next video aku review Starlink ni, korang boleh tahu. Untuk orang yang belum lagi tengok video Starlink aku sebelum ni, internet yang dibagi dekat sini actually kelajuan boleh mencapai 220 Mbps. So it's quite fast. Kalau ikut memang sangat-sangat laju sebenarnya. Even aku dekat studio pun pakai 200 dah kira laju dah pun untuk main game dan juga download apa-apa video ataupun game even. And then kalau kita tengok balik harga dia RM2,300 tu rasa macam mahal kan. Tapi tu just bayar untuk hardware ni sahaja. Okay, tu je, one time je kau bayar. Yang bayaran bulanan adalah RM220. Internet dia boleh sampai kelajuan 230 Mbps, tapi untuk bayaran bulanan 220. Kalau korang tengok balik pilihan, actually tak ada sangat pun. Starlink je yang boleh bagi internet laju, tapi harga dia is quite mahal. Tapi untuk dapatkan convenient ataupun kemudahan internet tu, 220 tu is something yang korang kena, orang kata, fikirkan lagi lah. Sebab dia bukan mahal sangat, dia bukan murah sangat. Dia macam just hampir kepada harga mahal tu. Sebab kelajuan dia pun is not slow. So tu je lah aku punya unboxing kali ni. Aku harap korang faham, aku harap korang enjoy. Dan kalau sempat aku akan buat speed test. Kalau ada, mesti aku dah tunjukkan awal-awal. Korang rasa macam mana? Berpuas hati tak dengan kebolehan Starlink dekat dalam bandar? Cuma je dekat sini aku tak test out lagi macam mana penggunaan Starlink dekat luar bandar. Contohnya macam tempat yang memang betul-betul tak ada line internet.
Dan aku nak faham satu benda juga, Starlink ni aku daftar atas aku punya alamat dekat sini. So dia tahu aku akan duduk kat sini. Cumanya kalau aku travel, so aku pacak, kena register alamat baru ataupun tak. Sebab yelah kan, aku daftar kat sini, aku tahu juga dulu ada broadband yang memang tie to one place. Tapi yang ni tak pasti. Sebab aku nampak benda tu boleh berlaku juga untuk Starlink punya dia punya Starlink punya antena ni juga untuk guna dia punya low orbit satellite tu. Alright guys, untuk harga dia aku akan cakap aku tak boleh nak confirm lagi dekat korang, tapi kalau nak option untuk dapat internet yang laju untuk kawasan pedalaman ni, this is a good choice. Lepas tu untuk orang yang tak nak dapat pun fiber punya internet connection, contoh macam walaupun duduk dekat bandar, tak semua orang dapat fiber punya connection tau. Sebab biasanya akan penuh slot untuk gunakan, sebab diorang dah habis kuota dah untuk masukkan kau punya rumah seorang. So this is one of the option kalau tak korang akan tie dengan copper contohnya. So benda tu tak laju sangat pun. Yang ni is a lot better daripada copper. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video untuk test kelajuan Starlink punya antena dan juga satellite. Bye. Sekarang ni aku nak tahu juga dekat mana korang nak aku test Starlink punya antena ni, Starlink punya satellite ni. Cuba komen, sebab aku nak pastikan kawasan yang aku pergi tu betul-betul tak ada, sama ada line, tak ada copper, tak ada fiber juga. Okay, bagi tahu dekat aku, so that aku boleh travel ke sana menggunakan, actually aku kena bawa kereta elektrik sebab aku kena pakai bateri untuk power Starlink punya satellite ni, Starlink punya antena. Alright, bye.